Jemput makan, saudara? Kuih kriap adalah antara makanan tradisional kita. Dan masakan tradisi kini berubah mengikut peredaran zaman seiring dengan teknologi. Bagaimana kiranya ia merubah gaya hidup kita? Ibu masak apa tadi? Kita masak sotong masak hitam, we just use the Thermomix. Itu dia tambah segala-gala dah boleh. Assalamualaikum, Kak Su. Waalaikumsalam, Nur Syah Ya, Kak Su. Jemput masuk. Tengah sibuk masak ke ni? Tengah prep, tengah siap-siapkan barang. Nanti nak pergi kerja? Nanti kejap lepas dah masak semua baru pergi kerja lah. Tak sabar nak tengok ke dapur Kak Su ni. Boleh, silakan mari. Kita masak-masak. Mari masak-masak Kak Su, hari ni kita nak masak apa? Rendang daging siap masak. Step dia pun very easy. Sebagai ibu bekerja ni, bagaimana anda menyiapkan makanan seharian untuk seisi keluarga ni? Biasanya kita nak kena plan dululah nak masak apa. Kalau beli daging ke ikan ke apa, kita dah siap siang semualah. Dia masuk dalam freezer. So bila nak masak benda semua dah ready. Jadi antaranya Kak Su beli paste siap masak ni. Kerja saya sebagai pemandu private hire. Kadang-kadang bila dah banyak memandu penat duduk kan. So sometimes bila balik nak kena fikir nak masak apa semua. So dia tak payah fikir-fikir lah. So there are instant paste which saya dah pernah cuba yang rasa dia sedap. Sama seperti macam kita buat from scratch. Dan lagipun rendang ni banyak bahan nak kena gunakan. Kalau kita start from scratch, bawang dia nak kena banyak, bawang merah nak kena banyak dengan ada lengkuas semua. Just put around. Berapa banyak masa jimat tu kalau gunakan paste siap ni? About 1 hour, one and a half hour. It depends on barang yang kita masak lah. Macam daging urat dengan daging kari ni, dia lambat empuk. 1 jam tu untuk orang bekerja ni banyak benda boleh dilakukan sebenarnya. Banyak benda. Dapur pun berserak lah. Kak, selain rendang siap masak ni, apa lagi teknologi yang Akak manfaatkan? Nusha, sebenarnya kan sekarang kita tak perlu gunakan kuali je tau untuk memasak. The gadget that I'm telling you about, Teknologi canggih ya. It's called Thermomix. So this is the in thing now yang kita boleh masak, tumis, blend, weigh the barang-barang semua dalam sini. Masakan tradisional dan juga masakan moden. Correct. Okay, sekarang kita akan masak sambal kangkung dengan menggunakan Thermomix. Thermomix ni dia ada dia punya sukatan, berapa minit kita nak kena kisar, dia punya temperature and dia punya speed. Kita nak kena make sure that apa yang kita masak ni ikut dengan dia punya cara-cara yang diajar. Jadi dengan adanya teknologi canggih ni, bagaimana ia merubah kehidupan? Kita dapat jimatkan banyak masa. Dalam 15-20 minutes lah untuk everything to be ready dengan siap masak lagi. Jadi dengan Thermomix ni, we just letak semua kat dalam, the machine do the work, you can clean up. Itu salah satu sebab saya invest in Thermomix. Jadi anak-anak remaja saya boleh try lah pasal recipe is all semua Online sekarang online straightforward. Wah, bau sedap Bentuknya pun sama seperti kalau masak dekat atas api Betul. Hmm. Okey,
Okey, ni satu lauk dah siap, sambal kangkung. So nanti the next dish saya masak soto masak hitam. Tapi saya panggil anak sulung saya lah untuk bantu pasal dia pun dah biasa tolong saya masak. Fitriana nak tunjukkan. Akak. Can easily cook with Thermomix lah. Biar belajar, okey? Nah, kalau ibu tak ada rumah, ibu pergi kerja, masak ni. Tutup dan terus. Ini pada usia berapa akak mula melatih Fitriana untuk masak ni? Dalam usia 8-9 tahun, simple macam nasi lah. Ini Fitriana, kira mudah tak gunakan Thermomix untuk anak muda seperti anda ni? Lagi mudah lah sebab ada macam instruction semua. Baiklah, saya tak nak ganggu anak beranak masak lah. Paste, rempah siap masak dan teknologi canggih seperti Thermomix ternyata memudahkan golongan wanita bekerja seperti Cik Suryani sekeluarga. Ingin tahu bagaimana paste dan produk-produk mudah siap masak ini diproses? Saya kira Chef Bob ada jawapannya. How's the rendang? Nice. Take one, okay? Tak pedas. It's not spicy. Tak pedas pun. Sekarang saya di Jurong Food Hub di mana terdapat banyak syarikat-syarikat yang membuatkan makanan segera dan juga paste-paste tradisi segera. Saya pun nak tahu, boleh tak paste-paste segera ni membantu kita memasakkan makanan tradisi dengan masa yang singkat? Tapi rasanya sama tak bagaimana mak-mak dan nenek-nenek moyang kita masak? Saya nak selidiklah ni. Mari ikut saya. Sekarang ni saya nak ke Ashura Paste, nak mengetahui bagaimana teknologi moden dan juga produk-produk siap dimasak dan siap dimakan membantu ibu-ibu terutama sekali yang bekerja untuk menyediakan makanan di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Uda, apa khabar? Okey, alhamdulillah. Okey, ni sekarang ni saya dengan pemilik Ashura Paste. Kita nak selidik lagi lah tentang Ashura Paste ni ya. Okey, Kak Uda, kenapa buat paste? Kenapa tak macam buat benda-benda yang lain lah? Actually, buat rempah ni untuk diri sendiri. But after that, bila orang dah datang tanya-tanya, semua nak beli sih. So, from there then I start lah to sell. So Kak, saya pun nak tahu bagaimana perubahan untuk buatkan paste-paste ni di rumah dengan komersial. Apa yang dia bezanya? Memanglah banyak bezanya. Kita perlukan banyak R&D. Kita harus cuba. Kadang-kadang R&D ni can take time. Berminggu, berbulan. Sukatan dia pun lain Sukatan pun lain lah. Boleh tengok tak? Boleh? Jom. Boleh? Boleh ya? Boleh. Boleh tengok Teknologi ni semua membantu kakak tak? Macam mana kakak buatkan dia punya paste ni bertahan dengan lama? Ada dua cara lah, antara teknologi ataupun pengawet. Tapi kita banyak memilih menggunakan teknologi lah. Kalau kita talk about healthier, alhamdulillah. Teknologi tak ada bahan pengawet kan. That's better lah. So lepas ni nak kena packing. Nak kena tengok juga packing dia macam mana. Mari, jom. Ni my daughter lah. Oh, Ana. Now dia banyak bantu Kak Uda. So now she's handling most of macam marketing, teknologi, semua dia lah. Tradisi sekarang ni, apa yang mereka mahukan makanan tradisi yang
mereka hendak untuk pasaran yang sekarang ni? Dan bukan mudah lah untuk masak dari scratch kan. Bila-bila kalau kita balik lewat dari kerja ke, kita akan adakan ready to eat. So makanan yang dah punyai daging. So lagi senang lah, cuma boleh siapkan dalam microwave pun boleh. Generasi sekarang ni nak jagakan kesihatan. So jadi bagaimana Ashura Base membuatkan ready to eat ni makanan untuk buatkan dia lebih sihat lah. Kita pun akan buatlah research on our end. Kita akan cuba kurangkan minyak ataupun kita akan, kalau daging tu ayam, kita akan gunakan bahagian dada. So itulah tips yang kita ambil lah untuk cuba membuatkan lauk itu lebih healthier lah. Dengan adanya evolusi makanan dan juga teknologi, ia sudah menyenangkan kita untuk memasak atau menyediakan masakan tradisi dengan menggunakan paste-paste segera dan juga produk siap dimasak dan siap dimakan. Permintaan tinggi untuk produk-produk ini juga mendorong kepada tumbuhnya pasaraya-pasaraya yang menjual paste-paste dan juga makanan beku untuk pasaran halal setempat. Adakah evolusi ini turut mengubah cara restoran-restoran makanan tradisi kita menyediakan hidangan? Restoran tradisi apa yang sedang? Tengok ni. Paste dan makanan beku macam gini menjimatkan masa kita di dalam dapur. Dan permintaan tinggi masyarakat juga menyumbangkan tumbuhnya pasaraya-pasaraya sebegini menjual paste dan makanan beku di bawah satu bumbu. Arang banyak. Bagus. Susu. Assalamualaikum, Chef Bob. Macam mana? Lama tak jumpa. Bos! Saya? Wah, bos pun ada dekat kedai? Jalan-jalan ceki-ceki barang je, tengok-tengok. Ni cawangan baru Alhamdulillah, daripada bulan 11 2022, this is our third outlet. Alhamdulillah. Mrs. Bos pun ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mrs. Bos. Apa khabar? Alhamdulillah. Ceritakanlah macam pasal you punya ni, company ni. Saya pun nak tahu juga. Mula-mulanya saya ni seorang ibu yang bekerja dan saya pun fikirlah lagi-lagi pun masa tu bila kita dah bekerja tu kita nak masak, nak luangkan masa untuk anak, untuk suami. Jadi macam very limited. Cakap dengan Amir, why not kita ada sendiri bumbung yang halal untuk kita masak dengan mudah, dengan cara mudah, cepat. Orang pun dapat tak ada rasa was-was. Ya, saya. So that's my intention at first. Apabila kedai kita tu actually setengah aja, kecil lah lepas Tapi tu demand tu ada. demand tu ada. Pengaruh tu Jadi kita ambil warehouse. Jadi kita boleh dapatkan lebih barang dekat sana, kita boleh store. Lepas tu daripada sana kita hantar rumah ke rumah. Cik Suzy dan Cik Amir, Suzy Amir, bagaimana pengaruhnya kita punya pelanggan-pelanggan ni ke atas perniagaan Suzy Amir? Mereka sendiri membawakan contoh-contoh tau, membawakan feedback membawakan Suzy, you bawakan ni lah Suzy. Betul, pergi betul. sini dapat ni Suzy. That's very good. Kita dapat expand kita punya produk. So ni paste-paste dan dengan makanan siap dimasak, siap dimakan atau ready to eat. So dia punya apa ni permintaan tu dari dulu 2011 sampai sekarang ni. Macam mana tu? Alhamdulillah. Okay, dulu masa mula tu agak-agak macam-macam yang demand lah.
kuih muih lah apa-apa Jadi apa yang diorang pergi ke Johor tu diorang rasa susahlah Suzy nak dapat barang kat sini. So itu jadi satu sumber yang okey Suzy akan cuba carikan. So dari situ mulanya. Lepas tu dah pergi ke anak-anak muda. Budak-budak remaja yang nak masak dan juga macam ibu isteri-isteri yang baru berkahwin lah. Jadi dia find it very easy lah Suzy. You get for me rendang all this thing, I can cook. My mak mentua datang pun senang I masak. 2011 tu dah ada paste di pasaran tak? Dah ada. 2011 ada paste tapi not our house not brand. our in-house brand. Sekarang dah ada house brand. Sekarang dah ada house brand. Alhamdulillah. I think since 2015. Supplier. Okay, yang kita punya base tu ni. Okay. Of course bila kita nak buat di atas jenama kita kena R&D dululah. Yang sekarang ni yang ready to eat, makanan siap dimasak, siap dimakan. Kita punya masyarakat boleh accept tak ya? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. I can say bukan kata muda-muda. Makcik-makcik pun cakap, senanglah beli, tak payah nak masak, nak beli barang dapur mahal, kat pasar tu pun mahal. Yes. Sekarang untuk setakat makcik dengan suami 2 orang aja saya panaskan lauk ni boleh buat 2 hari. So Nampak tak? So dia menjimatkan masa dan menjimatkan wang juga. Betul. Wow, makcik-makcik Ni makcik yang susah yang kita nak influence kan. Pengaruh mereka ni. Masa mereka ni diorang old school punya orang. Tak boleh, ini aku nak masak sendiri. Dulu bila kita start dengan paket-paket yang kecil je. Tapi sekarang kita ada 1 kilo packaging pun. Even the caterer pun ada yang mengambil dengan kita. Restoran pun ada supply juga. Ada. Semua pakai liau lah. Minimat pun ada yang jual kita punya barang-barang. Tapi restoran dia cakap lagi senang. Pasal sekarang dapat pekerja tu susah. Yes. Turnover Yes, headcount correct. is very fast. Saya suka dia bila kita punya masyarakat Melayu mereka berkembang dalam bisnes ni semua. So, Alhamdulillah. bagus Habib. Ni saya nak tengok lagi ni macam fashion ada fashion Ada. Rubah pun ada. Saya ada. Ada. Paste dan makanan beku membanjiri pasaran dan merubah cara kita sediakan makanan di rumah. Tetapi, adakah makanan siap dimasak dan dimakan serta teknologi turut merubah cara restoran-restoran kita beroperasi? Cili tadi diorang baru blend. Untuk kita punya central kitchen, kita dah siapkan macam-macam paste dan barang-barang yang agak lama untuk masak lah. Ataupun barang-barang yang memerlukan masa yang lama macam serunding, macam sup ekor, ayam bakar, rendang. Bila kita prepare barang-barang semua dekat Central Kitchen, dia cut down time untuk restaurant side untuk buat preparation. Time yang diorang potong saya tu, diorang boleh mungkin masak another item. Apa Cik Aziza? Terima kasih. Tempat ni nostalgic pada saya. Sebab apa? Buku saya, Sambal Days Kampung Cuisine, was launched here. Oh, I always hear about you last time. My parents selalu cerita that you macam last time lain lah daripada lainnya restoran Melayu. Macam how can we learn from you? Dulu bila saya di restoran, tak ada teknologi terus. Kita macam masak di rumah.
Awak cerita sikit pasal operation di dapur. Saya tengok semua lauk-lauk ni sedap. Mesti salah satunya lauk ni ada menggunakan teknologi yang baru. Saya memang applykan teknologi combi oven untuk macam steaming ke grilling, bakar-bakar, dan ni semua kita boleh simpan dia punya resepi kat dalam. Untuk long term kita boleh buat banyak dalam masa yang pendek. Dulu sangat lain ni perbezaan, tapi saya bertahan 24 tahun. Semua dia orang macam gotong royong di dapur. Kita tak buat paste, tiap-tiap hari kita kena masak. Tapi semua buat dengan tangan, tak macam sekarang. Dulu nak masak rendang sampai itulah 4-5 jam. Kalau adanya teknologi dulu, saya dah apply. Itu menyenangkan. Jadi daripada 5 jam jadi 2,5 jam untuk buat rendang. Dan lepas tu kita ada idea lain pula. Pasal kita nak berkembang, mungkin kita boleh siapkan rendang frozen lah. Jadi bila-bila masa kita nak lebih ke atau ada extra order ke, kita boleh panaskan. Jadi kita start buat paste, kita buat barang-barang yang frozen. Cik Aziza, saya ada frozen food ni. Ini sambal goreng pengantin. Siapa nak buka restoran ni memanglah harus semaikan. Teknologi tak boleh dihapuskan. Mesti diterima sebab masa dah bertukar. Jadi ini akan mengembangkan lagi bisnes orang-orang kita. Besar kecil. Saya rasa macam bertanggungjawab untuk make sure that kita punya next generation pun at least tahulah rendang tu apa. You naikkan nama your grandmother. Jadi saya sangat megah dengan awak sebagai orang muda 3 generation ya, yang boleh mengelolakan family business. This kita punya secret recipe sudah 102 tahun dari the founder sampai Datuk lah. Kita punya main produk nasi biryani. Itu kita kena jaga. Time Datuk, time bapa saya, kita pakai periuk besar. Itu kita pakai cakul. Lepas cakul, kita pakai gas. Sekarang kita sudah pakai teknologi lah. Kita boleh masak menggunakan teknologi. Quality, consistent. Tak perlu tempat besar nak masak untuk 1,000 orang atau 2,000 orang. Bottom line is cost effective. Saya sudah gunakan ini sistem 25 tahun. 25 tahun lalu saya sudah tahu future Singapore ada manpower issue. So saya pergi belajar teknologi, macam mana boleh masak biryani menggunakan teknologi. Dalam mesin ini kita boleh masak dalam 250 keping daging 45 minit Dia tak payah tunggu di sini. Kita punya chef boleh bikin multitask. Sekarang biryani sudah siap. Awak dapat balik exactly same quantity 20 ke 25 keping. Kalau kita masak di periuk, daging tu boleh hancur. Kalau kita taruh 25 keping, mungkin kita dapat balik 20. Traditional cooking, there's a lot of wastage lah. It's very cost saving, productivity, labor incentive, all this benefit for the company actually. Yeah. Kita nak masak untuk 1,000 orang kan, atau 2,000 orang. Macam biasa orang gunakan 15 orang, tapi kita orang gunakan maksimum 3 orang saja.
kita punya tukang masak tak payah datang siang. Saya punya packer datang, buka oven, pack dia punya barang, bawa untuk delivery. So saya boleh operate pakai wifi. Kita sudah ada ready to cook paste in the retort pack. Siapa-siapa boleh masak daging, biryani ayam. Ready to cook meal, microwave aja. So ini storage room temperature, tak payah taruh dalam freezer atau chiller. The F&B gunakan teknologi ini will help and can maintain masing-masing punya resepi lah, original resepi can be manageable and can be controlled. Kampung Gelam syurga bagi para pencinta makanan. Dari restoran yang terkenal dengan makanan warisan hinggalah ke kafe hipster. Jika F&B mendakap teknologi, masihkah ada keluarga yang mengekalkan cara masakan lama? Kalau memotong sendiri, menggiling sendiri, merasa ada. Kalau gunakan santan instan, ia kurang lemak dan ia tak tahan lama. Itu bukan mengkacau dagingnya, tapi lauknya kerana kita tak mahu dia hangus. Tapi kalau boleh, jangan kacau dagingnya supaya dia tak pecah. Jadi sekarang ni saya hendak ke rumah kawan saya, Syaril nama dia, di mana dia akan hidangkan saya masakan rendang memasak secara tradisional. Mengambil masa 3 hari 2 malam untuk memasakkan hidangan ini. Jadi special ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Apa khabar? Apa macam? Alhamdulillah. Syaril, dah keluar kereta, dah bau tu. Barang yang power tu dah siap belum? Hampir siap. Hampir siap? Hampir siap. Kat mana ni? Kat belakang. Belakang, okey. Belakang. Ya, masuk. Oh, dia bau. Oh, sedap weh. Ni aku dah berapa lama ni, berapa hari ni nak makan kopi rendang ni. Syaril, ni saya nak tanya ni, kenapa masih masak rendang ni secara tradisional? Gunakan ni, kira kan ni Anglo modern lah ni. Okey, kalau menggunakan arang, asap dari arang tu akan mengubahkan bau dan rasa. Kalau menggunakan gas, ia tidak akan mendapat bau dan rasa yang kita mahu. Ni kira kan 3 hari 2 malam macam itulah nak keringkan. Jadi dia boleh tahan lebih lama Ia mengambil masa dalam 2 hari, 2,5 hari. Kerana kalau maunya rendang ini seperti rendang tradisi yang digunakan untuk berantau, ia haruslah kering sekali. Kalau arang ni selalunya kalau hari yang pertama agak 5 ke 6 jam. Dan hari kedua mungkin 3-4 sampai rendang tu kering. So sekarang ni dah ada paste rendang segera. Jadi kenapa masih gunakan cara tradisi dari mula sampai akhir? Daripada kita nak potongkan masanya dan menggunakan paste yang sudah mula jadi tu. Itu bukan resepi kita. Betul tak? Betul. Itu resepi yang telah dianggap siapa yang membuat paste itu mereka yang berfikir ya ini yang bahan yang ini seperti gini, yang ini seperti itu. Bila kita masak, nak kena tanya executive chef. Boleh ke tak? Pas ke tak? So ni kira kan executive chef dia ni bos ni dekat tengah-tengah ni. Saya dekat sini pun dengan dia pun saya rasa takut juga. Mami. Ya. Mami, ini rendang dah boleh makan belum ni? Cuba. Oh, Lah. Ready? Ya. Ready to cook, Ready. Fuh, dah tengok je tak rasa. It's by feel. Ni kira kan experience Syaril Ya, betul. By experience Oh. Okey, bos. Dah boleh makan, bos? Dah. Okey. Aku dengan dia aku pun takut dia. Lah. Dah siap? Dah. Okey. Jom. Mama masuk. Ni aku ni agak. Hidangkan aku nak makan juga.
Ini kirakan untuk perayaan aja, special occasion ke atau every Tuesday? Buat keluarga saya, kami makan rendang, masak rendang setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu? Setiap 2 minggu. Ni, aduh, ni depan muka kita ni semua. Warna dia dah memukau ni. So ni saya nak tanya sebelum kita makan ni, resepi rendang ni, adakah ia akan mati dengan anda ataupun sudah pun ada orang tahu tentang resepi tradisi ni? Resepi tradisi ini akan diturunkan kepada anak-anak saya. Mereka sudah mula-mula belajar lah apa resepi-resepi dia, apa yang harus dilakukan dulu. Jadi kalio nangka. Ini adalah pertama kali anda makan masakan Syaril atau? Tidak, kita selalu datang sini. Oh, selalu datang sini? Dan memang bila dia masak je, dia, the first person dia call saya kerana saya tinggal dekat. Saya memang enjoy datang makan di rumah Syah. Okay. Selalu makanannya autentik. Ini ada WhatsApp group dah. Boleh masukkan saya dah. Hari ini dapur berasap. Syaril, selain daripada diri anda, siapa lagi dalam keluarga anda tahu tentang resepi rendang ni? Kalau dari segi tahu resepi, tak ada lagi. Dengan pertolongan ibu saya, akan menurunkan ilmu ini kepada anak-anak saya supaya dapat mereka mengekalkan tradisi Minangkabau walaupun dari segi makanan ataupun dari segi adat. Syaril, terima kasih. Saya pun dah rasa rendang yang dimasak secara tradisional. Tapi dapatkah generasi muda bezakan hidangan warisan yang dimasak secara tradisi dan juga moden? Dan adakah hidangan yang dimasak secara tradisional lebih berkhasiat? Nak kena cari Nursyah kita selidik lagi ni. Mana ni? Nursyah? Saudara, saya ada bawa rendang dan juga sambal belacan yang dibuat secara tradisional dan juga dari paste. Dan saya kini berada di Mak Mal untuk dibawa di sini untuk diuji kandungan zat makanan. Dan kini saya ingin bertemu dengan penganalisa makanan dari Mak Mal SGS. Mari ikut saya. Hai Lydia. Ini saya ada bawa rendang dan juga sambal belacan. Oh, okey, mari saya bawa ke Mak Mal. Hello Lydia. Wah, dah siap sedia dengan ujian keputusan Mak Mal ni. Mungkin Lydia boleh jelaskan antara komponen-komponen yang terdapat ini. Seperti biasa, tenaga, protein, jumlah lemak dan juga lemak tepuk, asid translemak, kolesterol, karbohidrat, tersedia kandungan gula, serat diet dan juga natrium. Dan juga kita ada pengawet makanan, sulfur dioksida dan asid benzoik. Daripada keputusan yang dapat kita perolehi, rendang tradisional kandungan lemak tepuk dan juga kolesterol agak tinggi berbanding daripada paste siap segera. Kemungkinan besar individu itu memasuki lebih banyak bahan untuk ikut secara rasa tekak mereka. Perbezaan yang agak ketara yang kita boleh lihat adalah jumlah natrium, kolesterol dan juga kandungan gula. Selain itu, kita juga dapat lihat sulfur dioksida dan juga asid benzoik lebih tinggi berbanding dengan sambal belacan tradisional. Selalunya, bahan pengawet yang selalu dipakai ialah sulfur dioksida dan juga asid benzoik. Fungsi pengawet ialah untuk memperpanjangkan tarikh luput mereka. Yang kita dapat lihat, sambal belacan siap segera, jumlahnya lebih tinggi berbanding daripada tradisional. Kerana sambal belacan diperbuat daripada cili, limau. Kita dapat juga lihat di sini sambal belacan tradisional juga ada sulfur dioksida dan juga asid benzoik semula jadi. Selalunya makanan yang dimasak sendiri lebih sihat kerana kita boleh mengawal bahan-bahan yang kita boleh masuki ke dalam masakan kita yang kurang dalam jumlah lemak tepuk, kolesterol, gula dan natrium. Saudara, kita sudah pun menilai kandungan makanan dari segi zat, garam, gula dan juga lemak. Mampukah pelbagai generasi ini merasakan perbezaan dari segi rasa
Dan apa pilihan mereka agaknya ya? Nusha. Ni rendang 3 hari 2 malam. Ni dimasak oleh saya punya rakan, Cik Syaril. Kalau ini secara tradisional, dan ini pula secara moden. Selamat datang Uda. Terima kasih kerana menjemput saya. Itulah. Seorang aja tadi? Seoranglah. Kalau makan-makan saya seorang saja. Oh, bagus. Apa khabar, Nifail? Selamat datang. Sila, duduk. Budak ni bukan dia nak tolong aku. Dah jemput aku makan, ketawakan aku. Silakan Puan. Terima kasih. Nusha, ni saya ada jemput lagi satu pakar ni. Pakar dalam apa tu, Chef? Kalau saya pakar pemakan, dia pakar pemakanan. Amira nama dia. Dia business woman jugalah. So dia lambat sikit ni. Tu. Rolls Royce dia dah sampai tu. Selamat datang Amira. Amira. Hi, how are you? Bagus? Okey, silakan. Sebelum kita jamu selera, kita ada satu kejutan lah. Dan objektif ataupun matlamat kejutan cabaran makanan ini adalah untuk anda rasa sama ada hidangan itu adalah dimasak secara tradisional ataupun secara moden. Tapi sebelum tu kan, Chef? Yep. Apa kata kita suruh mereka? Tutup mata dahulu. Nampak tak atas meja tu? Yes. Hidangan pertama, Uda, buka mulut anda. Buka mulut. Besar sikit. Rasa dan menganalisasikannya di dalam anda punya kepala ya. Nak kena cuci dia punya palate. Hidangan kedua. Sekarang sudah boleh buka pelitup mata anda. Wow. Okey, di depan anda ada papan tanda putih. Sila pilihkan mana satu anda rasa tradisional ataupun moden. Sila tunjukkan dan jawapannya. Papan tanda putih anda ke depan. Huda nak kongsi dulu. Yes. Saya pilih A traditional, B modern. A bila kita makan tu rasa dia sangat menyegarkan. Saya boleh rasa rempah ratus dia tu lebih well balanced. Saya bilang B traditional sebab tumisan dia lebih kering. And then dia punya rasa memang traditional rasa. Garam dia semua cukup. Okay, saya pilih traditional A. Okey. Pasal rasanya bila makan tu macam dia macam lama tau, rasa dia nak kick in dia bukan macam instant macam makan terus dia rasa. Analisasi yang cukup menarik sekali ya. Ya, menarik. Yes. Saya rasa A traditional, kelapa dia macam sedap betul. Dua-dua sedap lah tapi rasa susah. Ketika anda memilih A sebagai tradisional dan B sebagai moden, cuma Mami Zaliha saja yang lain ya. Kawan-kawan, jemput. Inilah jamuan yang anda rasa tadi kan? Yang rendang moden ialah mana satu? Ini. Itu. Yang rendang tradisional ini. Jadi yang pilihan betul ialah kita punya veteran ya, Mami Leha. Dekat orang lama ni ya. Dekat orang lama. Okey. Kita duduk dulu, kita makan jamu dan kita berbual kan. Kenapa Mami pilih apa yang Mami pilihkan tu? Ceritakan sikit. Pasal rasa dia lebih selera. Pasal memang dulu-dulu kalau orang makan lauk yang dia tumis tu mesti nak garing. Mesti nak keluar dia punya rasa. Walaupun itu rendang yang lagi satu tu kalau nak sedap boleh kasih pekat aja lagi sikit. Tadi saya sebenarnya dah tulis tu traditional. Itu tradisional rasa dia sebabkan dia punya krisik tu, rasa dia punya kemanisan krisik. Nak boleh imagine lah dimasak lama rendang yang itu. Yang ini pula sebab dia ikut selera tekak. I suka rendang yang rasa dia macam gini, yang penuh dengan rasa daun-daun. Budak, bila masak tradisional di dalam Thermomix tu, rasa dia sama ke tak? Kalau nak cakap makanan tu rasa dia sama ke tidak, Thermomix dengan masak
atas dapur, memanglah ada beza. Tetapi kalau kita pandai untuk ikut kita rasa masak sama macam dapur tetapi menggunakan Thermomix, why not? Sebab dia jimat masa. Memendekkan lagi masa. Dia memendekkan masa, dia mencepatkan untuk seorang ibu yang bekerja. Ni saya nak tanya ni Fael ni. Orang muda. Orang muda. Tekak muda ni. Dia pilih, dia pilih sama dengan tekak Mami Liha. So terangkan kenapa pilih begitu dia? Saya keliru pasal saya ingatkan yang itu yang moden, ini yang tradisional. Tekak saya macam old soulnya tekak. Memang suka yang tradisional tapi tak reti. Amira, sebagai pakar pemakanan ni, dari sudut kesihatan, mana yang lebih sihat? Makanan tradisional ataupun yang dimasak secara moden ni? Saya rasalah yang masak sendiri ialah lebih baik daripada kita beli instan. Kerana selalunya kalau kita masak tradisional, kita tahu apa yang kita letak dalam makanan tersebut kan. Kita boleh kawal kandungan bahan-bahan yang berkualiti, sukatan minyak, sukatan gula, sukatan garam. Tapi kalau kita beli yang instan, selalunya dah sedia kan kat dalam paket tu. Tapi masak dulu-dulu juga yang paling sedap pakai dapur arang. Dapur gas ni, kadang-kadang aku cium dia punya gas, kadang-kadang gas tak hidup, habis aku punya lauk. Dia buat hal. Betul. Sekarang bakal dapur arang takut bomba datang. Tak ada juga. Yang sebetulnya mesti tengok walaupun apa dia taruh dekat paste tu, kalau tak sedap, kita tambah apa yang kurang. Sebenarnya seperti Huda lah katakan tadi, Thermomix memang hassle free. Tak menyusahkan orang untuk nak cuci banyak sangat benda. Semua cepat. Pemalas. Makin orang pemalas. Dia bukan pemalas, dia masa. Dia management. Kalau dah ada teknologi, contohnya Mami pakai handphone kan? Mami dah tak cari public phone. Sebab pengedaran masa. Betul tidak? Excuse me. Apa fast to cook, good to eat. Aku tak ada. Fast to eat, quick to die. Itu Pasal aku lagi suka korang tumis lama-lama walaupun pakai apa tadi fix itu kau cakap tu mesti Thermomix. Thermomix. Kau kena tumis betul-betul. Baru sedap. Betul. Itu saya tak nafikan. Betul. Asyik ikut ini. Cuma untuk membantu. Ada kajian jugalah mengatakan bahawa benda-benda yang instant ataupun processed food lah yang kita katakan ni, semuanya dikaitkan dengan orang-orang yang kenaikan berat badan dan kemudian membawa penyakit type 2 diabetes ataupun penyakit jantung. Jadi daripada makanan processed food aja. So betul lah. Memang suka makan kat rumah, tak suka makan kat luar. Tapi makan kat rumah pun benda-benda kita beli semua memang proses. Kita tinggal freezer, keluarkan, taruh kat minyak, makanlah. Makan nasi, kicap, telur. Gitu je. Sedap tu. Sedap betul. Mak saya pun pasal dia bekerja, sama macam Huda. Kak Huda. Kalau kita nak masak sayur sebenarnya lebih sihat untuk retain the nutrients menggunakan microwave daripada gunakan boiling sebenarnya. Kalau kita gunakan microwave, so dia macam steam lah method dia gitu. So actually that's why steaming is the preferred method than boiling. Jadi kita perlulah makan dengan seimbang, makan yang berzat, yang penuh dengan nutrients. Yang paling penting makan dengan sederhana. Itu je. Itu je. Itulah yang membuatkan saya pun merampingkan diri saya sendiri. Sila jemput. Kita nampak itu pemandangan yang Wah chef, ni kita dah makan dah kenyang Sekarang kita jalan pula lah. Memang jalan-jalan lah. Tapi tadi pasal kita makan pencuci mulut dia tradisional, saya pun kalau makan Wah, Chef Bob menarik sungguh apabila kita dapat mendengar analisa mereka tentang pemakanan tradisional dan juga moden tu. Betul-betul. Walaupun generasi berlainan, muda dan kurang muda, tetapi pandangan mereka ada yang berlainan, ada juga yang seiras. Seperti generasi muda, mereka pun suka dengan makanan tradisional. Yang paling penting kena dengan tekak diri masing-masing. Tekak masing-masing dan tidak dinafikan teknologi itu memang memudahkan. Dan kita ikut peredaran masalah, kita manfaatkan teknologi. Kalau ada masa dan sebagainya, mungkin boleh masak secara tradisional. Pendek kata tak ada mana yang betul ataupun mana yang salah lah. Yang penting
Yang penting kita makan dengan sederhana. Jadi macam gitu, kita jaga makan. Jaga badan. Macam inilah kita. Jaga badan ni. Sedang bersenam. Habis ada makanan kat sini? Kelakar tak? Yang dimasak. Siapa yang cepat? Kita nak bersahaja kan? Mari kita jom. Dia balik. Dia balik pula. Boleh berbual lah macam ni. Maybe nak tanya aku. I'm not even sorry.